Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syafiq Alif bin Sudirman akan membentangkan tajuk pantang larang masyarakat di Malaysia. Bagi pengertian pantang larang merupakan larangan keras terhadap suatu tindakan berdasarkan kepercayaan. Larangan-larangan sedemikian wujud dalam rata-rata semua masyarakat, tidak mengira kaum ataupun bangsa. Setiap bangsa ada pantang larang sendiri. Tak kira lah Melayu, Cina, India, masyarakat lain pun ada juga pantang larang tersendiri. Erti pantang larang juga sedikit sebanyak diluaskan dalam bidang sains sosial untuk memasukkan larangan keras terhadap kegiatan manusia atau adat yang suci atau terlarang berasaskan penilaian akhlak dan kepercayaan agama. Melanggar pantang larang itu lazimnya dikecam oleh masyarakat pada umumnya, tidak sekadar sebahagian dalam budaya. Contoh pantang larang yang diamalkan dalam masyarakat Cina di Malaysia. Yang pertama, percaya bahawa ada angka yang membawa tuah dan ada angka yang membawa nasib malam. Pastinya anda tahu bahawa masyarakat Cina sangat mengambil berat tentang angka yang digunakan. Ada angka yang menjadi kegemaran mereka dan ada angka yang akan dijauhkan bagi mengelak dilanda nasib malam. Menurut kepercayaan mereka, angka 4 membawa sial dan akan menyebabkan hidup mereka dilanda malam kerana bunyi angka 4 seperti mati. Yang kedua, jangan memakai pakaian hitam atau putih semasa Tahun Baru Cina. Semasa sambutan Tahun Baru Cina, masyarakat Cina akan memakai pakaian berwarna merah. Ini kerana warna merah akan membawa kekayaan, kesejahteraan dan kemakmuran kepada semua yang berada di dalam rumah. Adalah menjadi pantang besar kaum Cina untuk memakai pakaian berwarna hitam atau putih pada hari tersebut kerana ia adalah warna yang dipakai semasa berkabung. Yang ketiga, jangan memberi angpau dalam jumlah ganjil. Kebiasaannya, angpau diberikan semasa sambutan Tahun Baru Cina. Duit yang diisi di dalam angpau perlu dikira dengan berhati-hati. Pastikan angpau diisi dengan jumlah genap. Jangan sesekali isi angpau dengan bilangan ganjil kerana akan membawa nasib malam kepada pemberi yang menerima. Yang keempat, pantang larang semasa perkahwinan. Tetamu tidak boleh memakai baju berwarna hitam gelap semasa menghadiri majlis perkahwinan. Pasangan pengantin hendaklah memberikan teh kepada ahli keluarga yang lebih tua sebagai tanda pengenalan antara satu sama lain. Pengantin dan tetamu digalakkan memakai pakaian berwarna merah. Tetamu yang kematian adalah ahli keluarga tidak boleh memberi ampau kepada pasangan pengantin. Tarikh perkahwinan tidak boleh dilangsungkan pada bulan perayaan atau perayaan hantu atau King Ming. Pasangan pengantin dari nama keluarga yang sama tidak digalakkan. Yang kelima, pantang larang semasa mengandung. Ibu mengandung tidak dibenarkan memaku kerana dikuatiri anak dalam kandungan cacat akibat kejut. Ibu mengandung dilarang mengeluarkan kata-kata kesat atau memukul binatang kerana dikuatiri anak yang dikandung akan terkena badi. Ibu mengandung dilarang memikirkan tentang masalah kerana dikuatiri masalah tersebut akan membelenggu anak apabila lahir nanti. Ibu mengandung jangan selalu menggosok perut kerana dibimbangi anak akan menjadi terlalu manja apabila besar nanti. Ibu mertua perlu menjaga ibu hamil sepanjang tempoh mengandung, bukannya suami. Ibu mengandung tidak boleh makan buah yang tajam seperti nanas, mangga kerana ditakiti anak akan menjadi terlalu besar. Yang keenam, pantang larang semasa kematian. Upacara kematian diadakan dari 3 hari ke 7 hari. Ampau diberikan pada keluarga si mati. Memakai pakaian putih atau hitam sebagai tanda berkabung. Apabila masuk ke rumah si mati, tetamu mestilah membawa sepasang lilin putih, duit kertas dan lain-lain alat sembahyang untuk diberikan kepada keluarga si mati. Mayat dan keranda tidak boleh disentuh oleh tetamu. Tetamu akan diberikan seutas benang merah atau gula-gula berikat benang merah sebagai tanda terima kasih. Si mati akan dipakaikan dengan pelbagai aksesori terutamanya wanita. Keranda yang digunakan mestilah dalam keadaan baik dan cantik.
tamu dan ahli keluarga perlu menguatkan tangisan sebaik sahaja si mati diusung ke tanah perkuburan. Sekian. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Harith Izman bin Delima. Saya akan menerangkan tentang pantang larang bagi adat kelahiran bagi kaum Cina. Di sini terdapat sebelum kelahiran di mana si ibu dilarang memaku. Wanita Cina yang mengandung dilarang daripada melakukan kerja yang berat seperti memaku kerana bimbang anak yang dikandung akan menjadi cacat kerana terkejut. Yang kedua, menjaga tingkah laku. Wanita yang mengandung hendaklah menjaga tingkah laku seperti tidak mengeluarkan kata-kata yang kesat atau memukul binatang kerana risau anak yang dikandung akan terkena badi sebabkan perbuatan-perbuatan tersebutlah. Ketiga, si ibu perlulah menghindari masalah. Wanita yang mengandung digalakkan untuk mengelakkan daripada memikirkan masalah yang berlaku, tidak kira masalah keluarga ataupun masalah bersama suami, kerana anak yang dikandung akan terganggu dengan permasalahan tersebut. Yang keempat, permakanan. Wanita yang mengandung ni dilarang pada makan makanan yang tajam dengan kerap. Contoh seperti nanas, mangga, kerana menyebabkan anak yang dikandung menjadi besar dan proses kelahiran nanti. Dan juga si ibu juga dilarang menggosok perut. Kenapa dilarang? Sebab si ibu dielakkan untuk menggosok perut kerana bimbang anak akan menjadi manja. Bagi selepas kelahiran, si ibu dilarang mandi dan mencuci rambut dengan air sejuk kerana nanti badan akan masuk angin. Selepas itu, wanita yang telah beranak akan berbantang selama 40 hari dan dipakaikan pakaian dan stokin yang tebal kerana bimbang akan masuk angin ke dalam badan. Dan si ibu juga dilarang untuk melakukan kerja yang berat kerana risau rahim akan kendur. Seterusnya, pusat bayi akan diikat dan dililit dengan selai kain untuk mengelakkan perut masuk angin dan mengeringkan pusat bayi. Sekian, itu saja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Farhan bin Muhammad Asy'ari dari kelas DDT 1D. Baiklah. Kad matrik saya adalah 10 DDT 22F1105. Hari ini saya akan membentangkan tentang kebaikan mengamalkan pantang larang yang diamalkan dalam masyarakat Cina di Malaysia. Baiklah, saya bahagikan kepada 3 kebaikan. Yang pertama adalah pantang larang semasa kelahiran. Poin pertama saya, wanita hamil dilarang membuat kerja-kerja memaku kerana dikhawatiri anak dalam kandungan cacat kerana terkejut. Seperti yang kita tahu, kerja-kerja memaku ni sebagai contoh adalah kerja-kerja yang berat lah. So seperti mengemas rumah, mengalihkan perabot di rumah. So wanita hamil tidak digalakkan melakukan kerja-kerja yang berat ataupun dipanggil kerja-kerja memaku kerana ia akan membebankan wanita hamil dan juga boleh berlaku risiko iaitu keguguran ataupun kelahiran awal. Poin kedua saya adalah larangan memakan buah yang tajam seperti nanas dan mangga kerana ditakuti anak akan menjadi terlalu besar. Dari segi saintifik, makan buah yang masam ketika hamil juga tidak baik kerana ia akan memberi kesan kepada bayi. Seperti di masyarakat Cina mempercayai bahawa jika makan makanan yang tajam seperti nanas dan mangga, anak mereka akan jadi terlalu besar. So, jika anak menjadi terlalu besar, ia akan menyusahkan dan membebankan ibu kepada bayi tersebut. Ia akan menyukarkanlah proses kelahiran kepada ibu kepada bayi tersebut. Baiklah. Kebaikan kedua yang saya liskan adalah adat resam dan pantang larang semasa kematian. Poin pertama saya, sumbangan wang dalam sampul putih diberikan pada keluarga si mati. Seperti yang kita tahu, setiap keluarga yang meninggal, pihak keluarga tersebut akan berasa sedih
dan berkemungkinan besar jika bapa mereka yang meninggal, mereka akan kehilangan sumber wang, sumber pendapatan mereka. So dengan sumbangan yang diberikan, ia akan dapat membantu pihak keluarga dan juga meringankan beban mereka lah. Okay. Poin kedua saya adalah mayat dan keranda tidak boleh disentuh oleh tetamu. Okey, mayat dan keranda tidak boleh disentuh oleh tetamu. Ia tujuan utama untuk perkara ini dilakukan adalah kerana untuk menghormati pihak keluarga, untuk mengelakkan perkara-perkara sensitif berlaku ataupun fitnah lah yang berlaku. Ialah seperti yang kita tahu, kalau mayat ataupun keranda kepada si mati, jika kita sentuh, kelakuan itu adalah agak tidak sesuai lah, tidak sopan lah. Okay. So kita pergi ke kebaikan yang ketiga, iaitu adat resam dan pantang larang semasa makan. Okay, poin pertama saya, mereka yang ada luka di badan tidak dibenarkan makan udang dan ketam. Okay, dari segi saintifik, jika kita mempunyai luka di badan, makanan seafood seperti udang, ketam ataupun yang sewaktu dengannya, ia akan memberi kesan dan menyebabkan luka tersebut bernanah. So ini tidak baik untuk luka dan akan memudaratkan seseorang tu lah. So itulah kerana ia memberi kebaikan. Yang kedua adalah tidak boleh bercakap dan membuat bising seperti mengetuk pinggan semasa makan. Okey, seperti yang kita tahu, jika makan secara beramai, maksudnya makan secara berjemaah satu keluarga, tidak sopan jika kita membuat perkara yang bising, berborak dengan kuat dengan adik-beradik ataupun pakcik ke makcik ke. Okay. Ia agak biadab dan mengikut common sense manusia pun ianya tak patut dilakukan lah, kerana akan mengganggu orang lain untuk makan dengan tenang dan sopan. Okay. So itu saja dari saya. Terima kasih. Jika ada silap, kesilapan itu datang dari saya dan kebaikan itu datang daripada Allah SWT. Sekian. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Alif Saifuddin bin Mas Muhammad Syed dan saya akan menerangkan langkah bagi mengekalkan adat pantang larang. 1. Untuk mengekalkan adat pantang larang ialah kita perlu tegur-menegur ahli keluarga dalam menjaga hal pantang larang agar mematuhi dan mengikut kehendak pantang larang tersebut. Yang kedua, menjadi contoh. Untuk mengekalkan adat pantang larang, kita perlu menunjukkan kepada ahli keluarga cara menjaga dan mengamalkan pantang larang supaya tidak berlakunya perkara-perkara yang boleh merosakkan pantang larang tersebut. Yang ketiga dan yang terakhir ialah generasi. Kita perlu mendidik anak-anak kecil tentang sejarah pantang larang agar mereka dapat meneruskan pantang larang tersebut. Kesimpulan kepada pembentangan pantang larang ini ialah terdapat kebaikan dalam mengamal dan melakukan pantang larang yang diterapkan di dalam sesebuah keluarga atau keturunan turun-temurun. Salah satunya ia dapat menjaga tata tertib dan budi seseorang supaya tidak melakukan perkara-perkara yang membawa kepada nasib malang atau membawa sial kepada keturunan mereka. Sebagai contoh, masyarakat Cina percaya kepada angka yang membawa tuah atau mereka panggil Feng Shui dan angka yang membawa nasib malang. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih.